A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita dapat lagi bersama-sama dalam sesi talaqi dan tadabbur. Walaupun tidak secara langsung, secara live, walaupun ini hanyalah rakaman, tetapi kita ambil lah, kita buat macam biasalah, macam kita yang belajar live sebelum ni. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa lagi, sebelum kita mula, marilah kita mulakan sesi talaqi dan tadabbur kita ini dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Baik, insya-Allah hari ini sesi talaqi dan tadabbur kita ialah pada surah Al-Maidah, sambungan daripada ustaz-ustaz kita, Ustaz Afiq dan juga Ustaz Mamduh yang sebelum ni baca. Jadi untuk hari ini kita akan baca surah Al-Maidah, muka surat yang ke-110, ayat 14 hingga 17. Insya-Allah kita cuba. Baik, jadi seperti biasalah saya akan baca terlebih dahulu, kemudian kita akan tengoklah hukum-hukum tajwid yang ada dalam satu-satu ayat. Kemudian di akhir nanti kita akan baca semula sama-sama daripada ayat 14 hingga ayat ke-17 insya-Allah. Jadi kita mulakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukkiru bih. Jadi saya tak cukup nafas, saya berhenti dahulu setakat tu. Nanti kita kena ambil balik. Kita tengok dulu hukum tajwid yang ada setakat ayat yang kita baca tadi. Yang pertamanya, kita tengok pada wa minal ladzina qalu. Minal ladzi, huruf zal di hujung lidah. Kemudiannya bertemu dengan huruf ya, yang mana ya itu adalah salah satu daripada huruf mad. Namun kita kena tengok huruf sebelum dia tu, huruf zal itu berbaris kasrah. Jadi hukum tajwid yang berada pada ayat ini ialah mad asli. Cara baca dia kita kena panjang 2 harakat. Jadi bunyi macam mana? Wa minal ladzina qalu. Zi itu kita panjang 2 harakat. Wa minal ladzina qalu inna nasara. Kita tengok pula pada qalu. Dekat situ kita kena panjang. Hukum dia ialah mad jaiz munfasil. Cara baca dia ialah 4 ataupun 5 harakat panjang. Tak perlu dengung. Cuma panjang 4 ataupun 5 harakat. Kita pilihlah. Wa minal ladzina qalu inna nasara. Kita tengok pula pada inna. Nun itu ada tanda sabdu ataupun kita panggil nun musyaddadah. Jadi kita wajib ulunah. Kita kena wajib dengung kat situ dengan kadar 2 harakat dengung dia. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukkiru bih. Nasara, ra tu juga kita kena panjang 4 ataupun 5 harakat. Dia jadi mad jaiz munfasil di situ.
Kemudian akhadna, huruf kha. Akhadna, zal di hujung lidah, da di hujung lidah, na mitsaqahum. Mat asli di situ dua harakat panjang dia. Fanasu hazzam, fanasu, sin lah, huruf sa, sin. Fanasu dengan sa yang keluar lidah. Fanasu hazzam, ha pedah di situ. Hazzam mimma dzukiru bih. Fanasu hazzam. Okay, kita tengok pada huruf za itu ada padanya baris tanwin. Tanwin bertemu dengan mim, maka hukumnya idgham bi gunnah. Bila idgham bi gunnah, kita kena baca dengung dua harakat. Masukkan za itu ke dalam huruf mim beserta dengung dua harakat. Fanasu hazzam mimma dzukiru bihi fa'aghrayna bainahumul adawah. Saya berhenti dulu tekan tu. Bihi, di situ ada tanda maksulah qasirah. Maksulah qasirah ini kita kena panjang dua harakat. Sebab tu kita baca fanasu hazzam mimma dzukiru bihi fa bihi, dua harakat. Ghin فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. Bainahumul, di situ alif lam al-qamariyah. Jelaskan bunyi lam itu. Ada da itu kita kena panjang dua harakat kerana jadi ma'asli. Watawal baghdha, kena laju kat situ, mata kena pi dulu. Wal baghdha, tu kena panjang 4 ataupun 5 harakat kerana dia telah menjadi hukum mad wajib muttasil. Ila yaumil qiyamah. Ta marbutah di situ bila kita waqafkan dia bunyi seperti ha. Qiyamah. Di situ ada juga tanda waqaf jaiz dalam arti kata lain. Kita nak berhenti pun tak apa, kita nak teruskan pun tak apa, boleh pilih. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Wa sawfa yunabbi, kena yunabbi, masukkan tu. Yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Yasna'un itu bila kita waqaf di situ dia akan jadi mad arid lil sukun. Bila mad arid lil sukun, kita boleh berhenti sama ada 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Kita pilihlah dekat situ. Sebab kalau kita pilih 2 apa semua, yang ayat selepas dia lain, kalau mad huruf mad arid lil sukun, kita kena berhenti dengan kadar yang sama, bagi sama dia punya irama dia tu. Panjang harakat dia ada. Jadi kita baca balik ayat dia. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Yasnah, bukan yas. Yas huruf sad. Begitu juga tadi saya terlupa pada hazzam tu kita dah jadi idgham bi gunnah. Kemudian bertemu dengan mim tu, mim yang kedua tu adalah kan ada mim musyaddadah, maka wajibul gunnah kat situ kita kena dengung 2 harakat dan panjang 2 harakat itu sebab dia ada mim tanda panjang kat situ. Masuk ayat yang ke-15. Ya ahlal kitab qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Saya berhenti dulu setakat tu, nanti kita ambil balik.
kita tengok hukum tajwid yang ada dalam ayat 15 ni. Pertama, ya ahlal kitab. Ya tu kita boleh panjang 4 ataupun 5 harakat. Sebab dia jadi mad jaiz munfasil kat situ. Ahlal kitab. Ahlal kitab. Ta tu kena panjang 2 harakat. Biqad. Lepas tu qad tu dal tu dia termasuk dalam huruf qalqalah. Kan huruf qalqalah ada 5 kan. Ba, jim, dal, qaf, ta. Jadi kena ada lantunan lah kat situ. Tapi lantunan dia lantunan yang kecil je. Qalqalah sughra. Maksudnya kita tak, kalau qalqalah kubra kita akan jadi qad. Tapi kat sini lantunan dia kecil lah. Qad. Macam tu je. Ya ahlal kitab. Ahlal tu alif lam yang ada pada alkitab tu adalah alif lam al-qamariyah. Jadi kena jelaskan bunyi lam tu. Ya ahlal kitab qad ja'akum. Ja'akum tu, ja'a tu dia akan jadi mad wajib muttasil. Bila mad wajib muttasil, kita kena baca panjang harakat dia tu 4 ataupun 5 harakat. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Akum bukan kum. Maksudnya tak boleh baca akum rasuluna, tak boleh. Kum. Kalau saya eja dalam bahasa Melayu dia akan jadi KUM lah. Akum rasuluna. Su tu panjang 2 harakat. Dia akan jadi mad asli kat situ sebab huruf sin tu baris dhammah. So jadi rasuluna yubayyinu lakum kathiran. Mim mati bertemu dengan kaf jadi izhar syafawi. Kemudian kathiran mimma. Kathiran mimma. Pada ra itu ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Jadi hukum tajwid di sini adalah hukum idgham bi ghunnah. Kita kena dengung 2 harakat. Kemudian mim yang kedua itu ada tanda mim syaddadah. Kena dengung 2 harakat sebab jadi wajibul ghunnah. Jadi kita kena dengung 2 harakat. Kuntum. Pada kuntum itu nun mati bertemu dengan ta, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Cara bacaan dia kena dengung samar-samar di antara kaf dan juga ta tu. Kan ada nun kat situ. Maksudnya tak boleh nak baca kuntum. Sebab kalau baca kuntum dia akan jadi izhar. Tak boleh. So kena bunyi dia samar-samar. Kuntum. Dengung 2 harakat. Tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an kathir. Wa ya'fu. Fu tu 2 harakat. An kathir. Nun mati bertemu dengan kaf. Hukumnya ikhfa hakiki. Sir ra itu adalah ra yang tarqiq, nipis. Kita tak boleh panjang, tak boleh tebalkan dia. Lepas tu ada tanda waqaf jaiz lah. Nak berhenti tak apa, nak sambung pun tak apa. Kalau tak cukup nafas kita berhenti lah. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an kathir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum. Qad. Kat situ ada qalqalah sughra. Ja'akum mad wajib muttasil 4 ataupun 5 harakat. Cara bacaannya kum minallah. Mim mati bertemu dengan mim. Hukumnya idgham mislin saghir. Cara bacaannya kita kena dengung 2 harakat. Minallah. Allah lafzul jalalah di sini dibaca dengan tebal, tafkhimkan dia. Sebab apa? Sebab nun itu berbaris fathah. Sebelum bertemu dengan huruf Allah yang lafzul jalalah itu, apabila kalau ada sebelum dia ada huruf nun atau huruf apa-apa sajalah tetap yang berbaris fathah, maka Allah Subhanahu wa taala, kalimah Allah Subhanahu wa taala itu lafzul jalalah itu
akan kita baca 2 harakat beserta tebal. Maksudnya minallah, tak boleh minallah. Minallah. Ini dalam riwayat Hafs lah. Nurun wa kitabun mubin. Nurun. Kena dengar lah dekat situ 2 harakat. Sebab apa? Tanwin bertemu dengan waw. Idgham birunnah. Wa kitabun mubin. Begitulah juga pada ba itu bertemu dengan mim. Sebab apa? Ba itu padanya tanwin dhammatain tu bertemu dengan huruf mim. Hukumnya idgham birunnah. Cara bacaan dia kita kena dengar 2 harakat. Mubin tu jadi mad arid dan sukun bila kita waqaf dekat situ. Jadi nak berhenti 2 pun tak apa, 4 pun tak apa, 6 pun tak apa. Boleh pilih. Kita sambung ayat yang ke-16. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznih. Saya tak cukup nafas, saya berhenti dulu tekat tu. Nanti saya ambil balik. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu. Yahdi bihillah. Dekat sini bihillah ni lafzul jalalah dia. Kita tartibkan lah, nipiskan lah. Sebab ha yang sebelum bertemu dengan lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala, Allah itu berbaris kasrah. Jadi kita kena tartibkan dia. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu. Jangan ridha. Tak ada qalqalah kat situ. Sebab dad bukan huruf qalqalah. Lahu ada maksilah qasirah di situ. Subulas salami wa yukhrijuhum huruf kha wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Rijuhum mim tu. Mim mati bertemu dengan mim, maka hukum dia idgham mislin saghir. Minadh dhuluma wa luma zuluma ti ilan nun. Nun tu kan ada nun musyaddadah kan. Jadi kita kena wajibul ghunnah dia. Dengarlah 2 harakat kat situ. Nuri biiznihi wa yahdihim dihim. Sebab ada mak asli tu. Sebab kadang-kadang kita tak perasan. Dihim. Him. Dengan him. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ila si. Bukan si. Siratim. Tim lah, pa. Bukan ta. Dengan siratim. Huruf ta. Bunyi dia bagi betul ya. Lepas tu, ta itu bertanwin. Bertemu dengan mim, maka hukumnya idgham birunnah. Kita tengok ayat yang terakhir, ayat yang ke-17. Okey, kita sambung semula dalam untuk ayat yang ke-17. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn Maryam. Laqad. Dekat situ ada qalqalah lah tu sebab dal tu kan huruf qalqalah. Laqad kafara alladhi zal di hujung lidah. Qalu inna tu macam ayat kita jumpa tadi tu yang awal tu wa minal ladzina qalu inna nasara. Sama hukum dia dekat situ. Hukum dia mad jaiz munfasil. Kita boleh pilih 4 ataupun 5 kadar panjang harakat dia. Inna Allaha huwal masih ibn Maryam.
Innallah. Dekat situ wajibul gunnah. Kena dengung 2 harakat. Huwal masihu ibnu Maryam. Ha. Masihu. Ha tu ha pedah. Ha. Macam pedas bila kita makan cili ke cabai kan, kita macam ha yang keluar tu daripada sini, bahagian sini. Masihu ibnu Maryam. Hub tu ada huruf ba kan. Ba juga adalah huruf qalqalah. Kena ada lantunan lah. Lantunan yang kecil kat situ. Masihu ibnu Maryam. Ra tu kena tebalkan dia. Maksudnya kita tak boleh nak baca Maryam. Kalau kita baca Maryam, kita dah menipiskan ra tu. Nak baca Maryam, Maryam. Lepas tu berhenti dekat yam tu. Kita tak boleh panjangkan. Kena berhenti terus, mati kat situ lah. Macam mana nak kata? Kena berhenti kat situ lah, tak boleh panjang. Maryam, tak boleh dengan duk yam panjang, tak boleh. Okey lah, boleh lah. Saya sambung. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masiha ibna Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Qul. Bukan kul lah. Kul, huruf qa. Kul famai. Dekat situ nun mati bertemu dengan ya. Maka hukumnya idgham bi gunnah. Cara baca dia dengung 2 harakat. Qul faman yamliku minallahi syai'an. Minallah lafzul dalalah. Tebal, tafkhimkan dari situ. Syai'an. Syai' huruf shin lah. Syai'an. Izhar halaqi di situ. Izhar halaqi di situ. Arada an yuhlikal masiha ibna Maryam wa ummah. Masihab sama kalau suara di situ. Maryam wa ummuhu. Mim tu musyaddadah, ada tanda sabdu, wajib gunnah. Dengung 2 harakat wajib. Wa ummuhu wa man fil ardi jami'a. Berhenti kat situ 2 harakat. Waqaf kiri tu. Maksudnya waqaf lebih baik aula lah. Kalau kita berhenti kat situ lebih baik. Sebab kita berhentilah dekat situ kan. Kemudian kita ibtidak. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yakhluqu ma yasha'. Bila kita berhenti di situ, kita kena tekankan sikit hamzah dah tu. Huruf kha lah. Jangan lupa kat situ. Yakhluqu ma yasha'. Itu ada waqaf jaiz. Itu ibtidak balik kat situ. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu ada huruf ikhfa' hakiki. Hukum dia ikhfa' hakiki tu. Sebab tanwin bertemu dengan qaf. Cumanya qaf di sini huruf isti'la. Jadi macam mana nak kata? Kita tak boleh dengung tu dengan masukkan semua. In qadir. Kena dengung lah kat situ 2 harakat. In qadir. Ra tu apa dah? Ra tarqiq ni kena nipiskan dia kat situ. Lepas tu bolehlah berhenti kat situ 2 ataupun 4 ataupun 6 harakat. Alhamdulillah kita dah habis untuk sesi talaqqi. Jadi kita tak boleh, kita kena baca sama-sama lah daripada ayat 14 kan, 14, 15, 16, 17. InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan baca sama-sama. Kita naik balik muka surat ayat yang 14 tadi. Okay ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dah selesai sesi talaqi surah Al-Ma'idah, muka surat yang ke 10 ayat 14 hingga 17. Jadi baik, insya-Allah kita akan seterusnya tengoklah sikit apa yang kita boleh dapat daripada pengajian kita pada hari ini. Pada sesi inilah maksud saya. Jadi kita tengok dekat part yang kedua kot. Saya akan buat video yang kedua lah. Sebab tak boleh nak panjang-panjang, nanti berat nak upload kan. Jadi saya berhenti dulu setakat ni. Kita tengok ke part yang kedua, insya-Allah.